tentulah nanti berlaku kemalangan. Jadi apa saya hantar WhatsApp balik kepada Puan itu? Puan, nasihatkan dia atau Puan bagi cadangan mana yang dia nak berniaga. Kalau dia tolak, robohkan gerai itu. Dan itu yang cara dia. Yang kita perlu berkooperasi antara penjawat awam dengan rakyat seperti saya, pemimpin masyarakat. Bukannya bila kita hantar WhatsApp macam seorang pegawai bandaraya tu, Anwar tu nama dia, diam, ignore, tak nak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua. Dan yang telah memberikan salam, waalaikumsalam. Malam ini kita baru saja lepas menonton debat perdana antara seorang Presiden Parti, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Parti Keadilan Rakyat, pengurusi Pakatan Harapan, dengan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, mantan Presiden UMNO dan bekas Perdana Menteri UMNO. Perbincangannya ialah isu Sapura dan idea untuk memulihkan ekonomi negara ini. Saya diminta oleh kawan-kawan memberikan pandangan terhadap isu yang dibangkitkan dari segi pandangan saya sebagai seorang pengamat politik. Pertama, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada dua tokoh itu yang sanggup duduk di satu pentas mendebatkan isu-isu yang mana kepentingan rakyat. Pertama yang kita agak ketawa sedikit ialah masalah hujah Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak bagi menyelamatkan Sapura kerana dia syarikat yang terbesar di dunia, milik Malaysia. Selama ni kita tak pernah dengar nama Sapura tu. Dahulunya kita pernah dengar nama Sapura ni buat syarikat telecommunication, syarikat telekom, tender-tender. Sebab apabila pegawai kanan telekom nampak perkembangan telekom itu pesat berkembang, dia berhenti letak jawatan, kemudian buat meniaga telekom, lepas tu dia masuk balik tender telekom dan besarlah. Itu tak apalah. Kurang-kurangnya ada kejayaan orang Melayu dalam bidang perniagaan dan itu memang selaras dengan dasar ekonomi baru. Dari itu sekarang ini Sapura ini tiba-tiba meletup, hampir meflis hutang ataupun kerugiannya agak besar. Dari itu sebagai seorang yang mewakili Sapura, Datuk Najib patut menjelaskan kepada rakyat kenapa Sapura itu tiba-tiba menjunam keuntungan dia ataupun menyebabkan dia rugi. Kenapa? Dari itu yang kenapa ini tidak diberitahu. Kalau berdasarkan jumlahnya itu, maknanya bayangkanlah kita ada 355 hari, 365 hari, ada 200 lebih kurang hari waktu bekerja. Jadi kerugian dia, bayangkanlah, tak kurang daripada 20 juta sehari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Sapura ni memanglah kita rakyat tak tahu hujung pangkal. Kenapa perlu kerajaan hendak menyelamatkan dia. Tadi Najib Razak kata Sapura itu milik rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia 34 juta. Orang dewasanya lebih kurang 22 juta. Yang lain tu kanak-kanak atau remaja. Dari itu, tak semuanya rakyat ada kepentingan dengan Sapura Energy ini. Dia syarikat yang di-backup oleh Permodalan Nasional Berhad. Jadi, hanya pemegang-pemegang saham, Amanah Saham Nasional atau ASB sahaja yang mempunyai kepentingan, bukan rakyat. Orang Cina, orang India yang tak ada saham dalam PNB, apa masalah kepentingan dia? Jadi, saya rasa patut Datuk Najib lebih menekankan bahawa kerugian
kepada Sapura ini lebih banyak memberi kesan pulangan kepada pemegang-pemegang ASB, yang mana setiap tahun mau menambahkan keuntungan melalui dividen-dividen keuntungan yang diperbuat oleh syarikat PNB dan syarikat sekutunya. Jadi tak ada kaitan pun dengan rakyat, kerana kita lihat bahawa jumlah angka-angka yang diberikan oleh Datuk Najib, AKS yang akan terkena ni sebagainya. Wah, kalau ikut Datuk Najib punya kenyataan tu dari segi industri hilirannya, dari segi AKS-nya, banyak orang Melayu ni kaya kerana mendapat projek daripada Sapura. Jadi saya, ini orang yang sosial lah, banyak kawan, kenalan. Saya belum ada jumpa lagi apa yang saya nak kata, orang kata, oh saya ni buat bisnes dengan Sapura, bekal ini, bekal itu. Jadi tentulah saya berpihak untuk menyelamatkan Sapura ini, kerana ada kawan-kawan saya yang berniaga dengan Sapura, tapi saya tak pernah pun jumpa kawan-kawan saya, kenalan saya yang bekerja dengan Sapura. Jadi saya tak faham di mana dia kesan Sapura Energy ini akan memberi kesan kepada usahawan-usahawan Melayu. Dan masalah dia, jika benarlah seperti yang dikata oleh Datuk Seri Najib tu, jumlah mereka yang akan terjejas, sudahkah mereka membuat memorandum? Sudahkah mereka berkumpul, mereka berbincang bagi menyelesaikan plan B, plan C-nya dan sebagainya? Ini masalah. Contoh yang terbaru, saya dah bagi tahu tadi bagaimana Sapura di zaman Datuk Najib, walaupun bukan syarikat cari gali, syarikat teknologi dia, telah diberi tanda untuk membuat satu projek communication di Kementerian di Majlis Keselamatan Negara. Awal-awal lagi Datuk Najib dah bagi 4 bilion untuk gerakkan kerja tu, sama ada dia tender ke, runding terus ke, saya tak ada maklumkan. Tapi saya dimaklumkan daripada 16 agensi yang menggunakannya itu, iaitu di bawah kawalan Kementerian apa dipanggil, Majlis Keselamatan Negara, hanya 2-3 saja yang pakai. Dia ni dipakai oleh Rela, dipakai oleh Japam, dipakai oleh Immigration. Memang polis tak pakailah benda yang dibuat oleh Sapura ni. 4 bilion dibelanjakan. Dah 4 bilion dibagi tu tiap-tiap bulan, dibayar 23 juta, hampirlah 2.8, lebih kurang 23 juta tiap-tiap bulan. Duduk begitu saja mereka dapat bayaran daripada MKN 23 juta. Lepas itu pula saya dimaklumkan laporan audit dah jelas. Akan kerugian-kerugian negara terhadap projek yang dikendalikan oleh Sapura ni dengan bayaran yang tidak telus dan sebagainya. Dan masalahnya sekarang, apabila apa yang Sapura bekalkan kepada Kementerian Majlis Keselamatan Negara ni tidak lagi update, softwarenya dah ketinggalan zaman, minta dia diperbarui, maka dia nak minta lagi pembayaran 3-4 bilion. Jadi inilah dia sistem yang dibuat oleh Najib Razak. Dan saya agak ketawa sebab saya pernah menulis dalam media sosial Facebook saya yang lama. Najib kata ini teluslah, itu teluslah. Persoalan yang pernah saya tanya, Josh Ken ni syarikat buat kepala paip, tapi Najib bagi projek berjuta, bilion pun mungkin kot kepada Josh Ken ini untuk membuat projek LRT. Kemudian saya keluarkan gambar tokek atau owner Josh Ken ni ialah rakan sepermainan golf Najib Razak masa dia jadi Perdana Menteri. Dari itu, tuan-tuan dan perempuan, Najib Razak ni seorang pembohong dan sebagainya. Jadi saya dah fikir sekarang, depan pentah dengan kelayak ramai, dia boleh berbohong. Dia boleh berbohong bahawa dia telus dan sebagainya, tetapi realitinya itulah dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, kita dah mendengar dan seperti biasa kita dah tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggunakan sentimen rakyat, atau dalam istilah Siri, dia akan berpihak kepada rakyat. Berbeza dengan Najib, kita nampak dia masih lagi mentaliti kapitalis, mentaliti yang feudal, yang mana kepentingan kelompok dia itu dia pertahankan, bukan dia nak berpihak kepada rakyat dalam isu Sapura Energy ni. Kerana apabila Petronas ambil alih, maknanya Petronas akan keluarkan duit juga untuk berbelanja bagi menyelamatkan energi. Kenapa kita tak tubuhkan syarikat yang lain, yang mana kita tak pedulikan, tak apalah rugi.
daripada 5-6 bilion dah rugi. Dah tu kita nak suruh injection lagi, jadikan dia 5-6 bilion, 7 bilion lagi. Maka maknanya dia akan menelan belanja hampir kepada 15 bilion untuk nak menyelamatkan seorang CEO yang gajinya berjuta ringgit setiap bulan. Dari itu saya punya lihat bahawa kita telah tiba masanya sekarang untuk berfikiran matang, untuk melihat topik perbincangan tadi, bahawa kita lihat Najib Razak gagal untuk meyakinkan rakyat seperti saya, untuk menyokong gesaan kepada kerajaan bagi membantu Sapura ini. Dan Sapura ini pula semua orang tahu CEO dia tu, Tan Sri Syahril tu adalah kawan securut dengan Najib. Jadi dia ada kepentingan. Kalaulah Najib memperjuangkan Sapura ini, dia tak kenal orang dalam Sapura tu, termasuk CEO-nya, tak pernah duduk santai, isap curut bersama, saya rasa masuk akal juga untuk kita bantu. Dan saya nak maklumkan, masalahnya sekarang ni, kenapa Najib Razak tak minta Petronas ataupun lain-lain agensi PAM dekat Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, PUNB, di mana kawan saya terpaksa tutup kilang. Tak boleh operasi dan dia potensi untuk bankrupt macam Sapura Energy kerana Perbadanan Usahawan Nasional Berhad tak boleh bantu kewangan lagi pada dia. Minta 2 juta, bagi 100,000, dan tu tiap-tiap bulan bayar 8,000. Jadi menunjukkan bahawa Najib Razak ni tak turun di lapangan, tak faham isu sebenar rakyat sekarang ni. Yang penting sekarang usahawan-usahawan Melayu sekarang ni, mereka kerugian hampir 2 tahun ini, daripada tahun Februari 2021, tahun 2020, bulan Februari, sehingga hari ini, mereka perlu bergerak semula, tapi mereka tidak ada wang. Minta pada kerajaan, cakap sajalah. Pergi sana, pergi situ, minta duit, terajulah, majulah. Abuk pun tak ada. Ini satu contoh yang saya punya pengalaman nak membantu kawan saya yang buat perabot kitchen ni, dapur ni. Akhirnya, kerana saya tak boleh bantu dia, sebab saya tak dapat bantu, dia sekarang tak hubungi saya. Telefon tutup. Jadi inilah dia masalah. Kita ni tidak pergi ke rakyat, tak pergi kepada masalah rakyat sebenar. Kita menyibukkan diri kita kepada golongan-golongan kapitalis yang kaya raya ini. Jadi yang itu dipertahankan oleh Najib Razak. Itu sebab saya kata mindset, otak Najib Razak ini masih lagi kapitalis dan feudal, anak bangsawan. Pemikirannya tidak ada merakyat pun. Kalau dia merakyat, bagi tunai dan sebagainya, itu bukan merakyat, itu rasuah untuk rakyat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, pada keseluruhan kesimpulan saya tadi, kalau isu Sapura, Najib Razak gagal meyakinkan rakyat untuk menyokong bagi mempertahankan Sapura Energy ini. Sebaliknya saya percaya rakyat perlu untuk menolak sebarang langkah kerajaan untuk menyelamatkan Sapura Energy. Sebaliknya, kerajaan membantulah syarikat-syarikat Bumiputera yang lain yang lebih afdal dibantu, yang mungkin mulut yang nak dijaga, rakyat yang terkesan lebih tinggi lagi dari jumlah yang disebut oleh Najib Razak tadi, berapa puluh orang yang bekerja, 100 orang yang bekerja dengan Sapura, lebih tinggi lagi. Jadi Najib Razak, berhentilah buat kerja-kerja yang hendak mempertahankan golongan kapitalis ini. Kemudian agak gelak saya, komedinya Najib Razak ni, dia kata cash and king tu ialah rakyat. Jadi rakyat akan dapat tunai dan sebagainya. Kita tidak merujuk cash and king dalam ayat perspektif di politik di Malaysia. Cash and king tu merujuk pada Najib. Najib banyak duit, dapat duit rasuah ke, duit masuk akaun yang dia tak tahu ke, dengan duit itulah dia menjaga penyokong-penyokong dia. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, terma duit cash and king, tunai itu raja. Maknanya kau ada duit, kau akan jadi raja. Kau akan jadi VIP. Contohnya kita tengoklah, apabila anak Aziz Rahim kaya, ada bodyguard, trafik pun boleh pakai. Patut trafik tu pergi tolong selamatkan jalan raya yang jam, yang tak bergerak berjam-jam. Sebaliknya, kerana anak Aziz Rahim ini cash and king, dia ada duit, maka dia gunakan 2 trafik untuk menghentikan kereta, menghalang perjalanan anak Aziz Rahim. Ini contoh king, cash and king dalam bentuk junior.
Anak Aziz Rahim dan Aziz Rahim sendiri adalah cash in king. Dengan duit dia boleh buat apa saja. Jadi tuan-tuan, soal cash in king ini ialah orang yang ada duit. Siapa ada duit, cash in king. Banyak di dalam UMNO ni, mereka pemimpin-pemimpin juga ada cash in king. Dengan duit mereka boleh membeli pengaruh. Dengan ada duit mereka membelikan orang dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan, bukannya cash in king itu rakyat. Rakyat ni tak ada duit nak jadi king apa. Jadi itu yang saya nak kata. Jadi saya duk fikir. Kemudian saya lihat dan saya tengok tuan-tuan dan puan, ialah ujah Najib terhadap ekonomi negara ni. Ekonomi negara ini ialah perlulah dibentuk dalam keadaan bukan transformasi, bukan transisi, tetapi perancangan. Betulkan sedikit dari segi perancangan ekonomi. Rakyat tidak bertanah, bagi mereka tanah. Rakyat yang tidak berlesen dalam kebun dan sebagainya. Contohnya sekarang ni, saya dah tengok di Kuala Lumpur ni sekarang, pandemik dah berlalu. Kemana perginya gerai-gerai waktu pandemik dulu banyak? Apa yang kerajaan buat? Mana dia sekarang? Saya tengok dah tak ada lagi dah gerai-gerai yang berdiri macam cendawan tumbuh masa pandemik hari itu. Semua nak berniaga. Sekarang ni mereka tak berniaga lagi ke? Dah senang ke? Jadi orang-orang inilah yang nak diperbaikan ekonomi dia. Kontraktor-kontraktor yang boleh menjana pekerja. Tapi macam mana nak menjana ekonomi kalau di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sendiri, kita lihat apa dipanggil kluster, kita panggil dia punya kelompok yang menguasai tanda-tanda di Kuala Lumpur ni, di Bandaraya Kuala Lumpur, kartel terlalu kuat, yang mana bisnes itu beredar di kalangan mereka. Saya dah senaraikan nama tycoon-tycoon Cina yang mengkawal projek-projek bandaraya. Dan dia tidak salah. Kartel itu ataupun kluster kontrol projek kat DBKL ni, dia tidak salah. Sebab dia gunakannya syarikat-syarikat Melayu untuk masuk tender. Dia sendiri masuk tender dengan senarai syarikat hampir 15 atau 20. Yang mana kalau dapat dia punya. Orang Melayu dapatlah allowance ke, commission ke dan sebagainya. Saya dah cadangkan kepada DBKL dan DBKL bagi tahu saya, pegawai yang di bawah-bawah, dia kata, Datuk, saya dah pernah mencadangkan. Kami dalam bahagian perolehan ini dah mencadangkan kepada pengurusan tertinggi Dewan Bandaraya. Minta mereka hantar akaun 3 bulan, minta nama senarai EPF, minta senarai kalau dia ada pejabat, kontrak pejabat dia di mana, berapa kaki tangan dia, berapa kaki tangan teknikal dia. Tetapi pengurusan tertinggi bandaraya tolak. Jadi inilah satu masalah yang terbesar. Jadi kita ada beribu kontraktor. Macam mana nak masuk tender-tender ni? Di jabatan-jabatan kerajaan. Semuanya tidak telus. Tidak apa, semuanya ada hanky-panky. Jadi bagaimana nak menjana ekonomi ini? Maknanya kalau nak menjana ekonomi, dia bermula daripada bajet kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri mestilah menjaga secara maksimum integriti tender itu sendiri. Bekalan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah kita dapat membangunkan negara ini jika kerajaan punya wang untuk membangunkan ekonomi ini disapu oleh kelompok orang saja? Jadi bagaimana taburannya sampai ke tangan rakyat? Tender di BKL, tender itu, tender ini dan sebagainya. Jadi inilah yang kata kita je. Dan begitu juga apabila rakyat niaga ada kilang. Macam perkara yang saya pernah bangkitkan minggu yang lalu, di mana Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Pengguna, yang mana ketua susahnya sudah dipindahkan nama Hasnol ke, dan sekarang KSU baru, dia buat keputusan tamatkan orang punya syarikat itu punya lesen pembungkus, kota minyak kelapa sawit dia, dan dengan lesen dan kota itu dia terpaksa menutup kilang dia. 51 mulut daripada 20 pekerja dia yang dah berkahwin, ada anak, dikira dalam 51 mulut bergantung kepada kilang yang membungkus minyak kelapa sawit itu, minyak masak itu. Tetapi tiba Kementerian Perdagangan negeri hantar. Nasib baiklah kilang itu berada dalam Parlimen Bandar Razak.
saya bekas pemimpin UMNO Bandar Tun Razak. Maka saya lawanlah. Bagaimanakah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri tidak membuat keputusan dengan terlebih awal memanggil peniaga itu untuk disoal jawab diberi. Hanya semata-mata kes yang tahun 20 waktu pihak SPRM mencari kesan siapa yang telan minyak subsidi ini, maka syarikat ini adalah di antara senarai yang mendapat minyak subsidi. Maka dia pun ditahan, kononnya dia tidak menggunakan minyak subsidi itu secara betul. Tapi setelah siasatan, SPRM mengatakan bahawa dia terlepas dan tidak ada tuduhan. Tapi apa yang berlaku? Kementerian Perdagangan Dalam Negeri punya pegawai, tak salah saya nama dia Ahmad Rizal ke, telah menulis surat. Itu yang saya kata dengan apa ni, yang saya post, saya WhatsApp pada Ketua Negara kepada KSU Kementerian ni, pegawai ini dia layak untuk dipindahkan ke Bukit Pelanduk Production itu, iaitu tempat pemeliharaan babi. Dia patut layak menjaga babi, bukan menjaga manusia. Jadi antara kelemahan ekonomi kita sekarang ialah pegawai-pegawai kerajaan, bukan semua. Penjawat awam ini banyak seperti menguruskan manusia ini macam menguruskan babi. Tak ada budi bicara, kira nak jual dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, para pendengar semua, ekonomi negara ini boleh pulih. Pertama sekali, pegawai-pegawai kerajaan mesti bekerja secara telus, secara bersemangat membantu ekonomi negara ini. Berpunca daripada penjawat awam yang mempunyai kuasa untuk memutuskan masalah. Contoh dia, di bandaraya, lesen itu cepatlah. Kalau kita dapat seorang pegawai nak presiden namanya Anwar, dengan muka sombong, dengan muka angkuh dia, tak nak berjumpa orang, bagaimana kita nak selesaikan masalah penjaja ini? Kita hantar WhatsApp, dia tak nak jawab. Yang ini yang disimpan oleh kerajaan, oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur yang nama Anwar yang saya pernah tulis dalam Facebook tu. Dia jaga sosioekonomi. Dia patut proaktif bagaimana nak tolong orang Kuala Lumpur. Ini berapa banyak orang Kuala Lumpur yang tak dilesenkan. Yang mana belum lagi dilesenkan tempat yang sesuai bagi. Kita bukan tidak ada otak. Macam hari tu, waktu nak raya seminggu, ada orang minta tolong saya untuk nak dapatkan lesen jual lemang. Jual lemang je. Dia bagi satu tempat, saya suruh jumpa dengan pegawai, macam pegawai daerah lah, di BKL, di Bandar Tun Razak. Apabila dia respon saya balik, dia kata, Datuk, tempat itu tak sesuai. Okey, saya kata, betul, tidak sesuai. Saya pun bersetuju. Sebab jalan itu jalan laju. Maknanya jalan laju ni, kereta bergerak laju. Dan kawasan tu. Jadi kalau ada orang jual lemang, ada kereta berhenti, tentulah nanti berlaku kemalangan. Jadi apa saya hantar WhatsApp balik kepada puan itu? Puan, nasihatkan dia atau puan bagi cadangan mana yang dia nak berniaga. Kalau dia tolak, robohkan gerai itu. Dan itu yang cara dia. Yang kita perlu berkooperasi antara penjawat awam dengan rakyat seperti saya, pemimpin masyarakat. Bukannya bila kita hantar WhatsApp macam seorang pegawai bandaraya tu, Anwar tu nama dia, diam, ignore, tak nak jawab. Kalau kau tak boleh kerja dengan rakyat, dengan orang di Kuala Lumpur, hai Anwar, Datuk Anwar, saya tak tahu lah nama dia, kau pindahlah daripada pegawai kanan di bandaraya, pergi ke Port Dickson, Bukit Pelanduk sana, ada banyak kandang babi, kau jaga babi tu. Kerana kau tak layak nak jaga manusia di Kuala Lumpur ini. Ini yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan. Sebab masalah ekonomi kita ni rosak sekarang ni kerana pegawai-pegawai kanan kerajaan. Umpamanya Kementerian Pertahanan. Saya rasa keadaan sekarang di Kementerian Pertahanan lagi tenat dengan KSU main peranan dalam niaga. Tak nak membantu. Kita nak buat temu janji, tak nak jumpa. Kontraktor nak bagikan perasaan dia, pandangan dia, tak mau dengar. Tiba dapat Menteri Pertahanan, sambung lagi 6 bulan, patut dia dah berambus. Jadi macam mana? Tadi Najib kata, jangan campur politik ini dan sebagainya. Beritahu dengan Najib, sepupu kau tu di Kementerian Pertahanan tu, yang sambung balik KSU Kementerian Pertahanan yang patutnya pencen. Kenapa? Itu dia. Jadi saya nak cakap dengan tuan-tuan lah.
Tuan-tuan jangan main komen-komen kat Facebook saya. Elok-elok yang akan datang, tuan-tuan boleh tengok live saya. Lepas ni saya check one by one, saya tergayang keluar ya. Okey, itu sajalah saya nak cakap. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan kerana kesimpulannya bahawa tak ada buah tangan. Tak ada buah tangan dalam debat tadi. Baik Anwar, baik Najib. Dia lebih kepada macam tim senario lah. Apa? Yang tu. Sepatu apa tu tengah lawak. Kita dengarlah lawak dua orang. Solutionnya tak ada juga. Yang seorang, ketua pembangkang, bolehlah bersuara dalam parlimen. Yang seorang, waktu dia jadi Perdana Menteri pun tak buat apa-apa kepada rakyat. Dia pun jaga kroni dia. Contoh yang terbaru, ini saya terima mesej daripada seorang syarikat S5. Syarikat itu dah bertukar ganti. Dulu kepunyaan kroni Najib. Yang buat S5 ni. Kemudian itu bertukar kepada menantu Muhyiddin Adlan. Tu. Tahu tuan-tuan, syarikat tu sekarang kaki tangannya dah 2 bulan tak dapat gaji. Air raya baru ni syarikat tu, tapi syarikat tu ada kontrak dengan kerajaan. Tapi tak membayar gaji. Jadi saya belum nak tulis lagi itu. Itu sajalah. Jadi mana-mana yang tuan-tuan semua komen negatif terhadap saya, yang akan datang tuan-tuan tak jumpa lagi ya. Jadi saya tergajak tuan-tuan keluar daripada saya punya media. Saya cakap terus terang. Bila saya tulis, saya bukan nak like. Saya ikut cakap Mark Zuckerberg. Apa pendapat anda? Itu pendapat saya. Kalau anda setuju, alhamdulillah. Tapi jangan kutuk saya. Kalau kutuk saya tergajak keluar. Mampuslah. Kan? Saya anggap mereka ni semua tak ada beben lah. Kalau beben, tentulah dia ada tertib dan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.